Ya. Saya ada dua soalan untuk doktor ni, ataupun saya boleh bagi dua dahulu ya, sebab kita kena move to the next speaker. Pertamanya, adakah doktor Nini Fakta Pendidikan ni termasuk anak-anak yang bukan warga negara? Oh ya. Akta pendidikan, oh tidak. Sebab dia apa, dalam akta pendidikan malangnya, akta kanak-kanak tak diskriminasikan. Tapi akta pendidikan dia berkata education kepada semua. Tapi masalah dengan kanak-kanak ni, bila dia tak ada warga negara, dia tertakluk pada akta fee, dia tertakluk pada Hmm. bayaran dan sebagainya. Itu sebenarnya yang mengekang mereka. Dan pergi sekolah kan? Ya. Dan bound to the Akta Pendidikan ya. Betul. Jadi walaupun doktor Nini dah terangkan bahawa kita jangan takut buat aduan kepada pihak polis kalau kita rasa ada sebarang masalah ataupun insiden yang tidak baik kepada kanak-kanak. Ada satu soalan di sini ditanya, adakah agaknya orang awam ni takut nak buat laporan kerana takut dituduh buat laporan palsu atau kena saman fitnah? Sejauh mana agaknya perlindungan kepada orang yang buat laporan, Dr. Nini? Oh, ada perlindungan khusus. Seksyen 116 Akta Kanak-kanak. Protection of Informers. Perlindungan kepada pemaklum. Maksudnya siapa-siapa yang beritahu dia punya identiti akan tidak akan diberitahulah kepada orang lain. Protection of informers akan berlaku. Dia takkan dituduh sebagai takkan di charge, dituduh di bawah atas hasutan, tidak boleh disaman dan sebagainya. Sebab Seksyen 116 tu sangat mantap ya. Dia dah beritahu dah kat situ. Sesiapa yang maklumkan identiti dia akan disoroklah. Tidak akan diberitahu, tapi kadang-kadang identiti tu mungkin tahu juga sebab kadang-kadang siapa lagi yang nak tahu kalau tak jiran kan. Ya, ya, Itu yang betul. orang takut, tapi sebenarnya tu dilema ya, kalau orang tak nak cakap sebab dia takut nanti orang marah dan sebagainya, tapi itulah yang di mana saya kata kena letakkan kepentingan kanak-kanak tu sebagai kepentingan utama, because kalau kita tak bersuara, mungkin kanak-kanak tu mula-mula kena dera, tapi akhirnya akan berlaku sesuatu yang tidak boleh tarik balik dah. Macam apa yang berlaku beberapa kes kan yang sampai meninggal dunia. Pasal jiran-jiran ada dengar, ada mensyaki. Tapi sebab kesedaran untuk memberitahu tak semesti beritahu polis pun, beritahu yang saya kata tadi lah 1599. 1599 ni adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat. So kadang kita orang masyarakat kita ni tak naklah melibatkan diri dengan polis kan. Tapi JKM is a less intrusive, lebih kurang intrusif kan. So beritahu JKM supaya JKM boleh datang dan siasat sekurang-kurangnya. Sebab kalau tidak, itu yang saya kata tadi, dia akan duduk bawah bongkah yang besar di bawah dasar permukaan laut sebab orang tak akan tahu. Masalah tu ya. Ya. Jadi kalau soalan terakhir sebelum saya move ke Prof. Zuria ya. Jika kes buli berlaku dalam sekolah, Dr. Nini, siapa yang wajib melaporkan? Oh, kalau kes buli Dalam sekolah, siapa yang wajib melaporkan? sekolah sudah ada dia punya SOP kan? Ya, sudah ada settle dah SOP dia. Cuma yang saya tahu juga kadang-kadang ibu bapa bila dia tengok tindakan tak memuaskan tadi, dia buat police report. Dia buat police report sendiri dan itu yang akan melibatkan sistem keadilan jenayah tu. Maknanya pembuli tersebut mungkin boleh ditangkap, boleh dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Tapi that one is again lah individual lah kan. Tapi di sekolah memang ada SOP untuk mengendalikan kes-kes buli. Betul, betul. Baik, terima kasih Dr. Nini atas penerangan yang panjang lebar tadi, dan saya sangat enjoy setiap kali Dr. Nini bercakap, dan sama ada saya sebagai moderator atau sebagai pendengar, saya always fascinated and memberi ilmu yang amat bermanfaat pada saya, dan saya harap para pendengar pun sama-sama gembira mendengar tadi ya. Baik, saya nak bawa kepada beberapa soalan. Boleh Prof? Boleh saya dapat kita punya speaker semua ready? Ya. Saya nak tujukan soalan ni. Boleh. Baik. Ni ada soalan mungkin bagi tips sikit je Prof. Ni panjang sebenarnya. Kalau saya kena bagi story panjang sikit. Tapi mungkin seronok juga. Kita nak tahu, ada satu pendengar dia tanya, kalau kita cikgu bagi murid kerja sekolah, murid-murid tak siapkan kerja sekolah, kalau ambil tindakan guru kena. Kan? Jadi apa kita nak buat sebenarnya? Macam mana kita nak tackle situasi ni?
especially dalam pandemik ni ya. Ya, ya. Right. Saya selalu ada suka sarankan personal touch dengan student. Personal touch. From the experience dahulu, masa anak saya sekolah dulu pun, cikgu akan tulis nota kepada saya. Time tu belajar di luar negara kan, cikgu tulis nota, your child has not completed this dan sebagainya. Dan tanya saya, dan minta saya explain dan bantu anak saya buat perkara tersebut. So, mungkin sekarang ni sekolah menengah, teachers, ibu bapa, saya kerjasama ibu bapa tu sangat penting lah. Ya, dengan kerjasama ibu bapa dengan guru. Tetapi untuk sekolah menengah, saya rasa guru dah boleh berhubung dengan pelajar. Tapi kadang-kadang pelajar ni ada isu juga dengan parents sendiri. No, not all parents are educated and interested in education. So itu isu. So kalau kita tak dapat parents yang macam tu, kita terpaksa deal dengan student aja lah. So bagi saya, I would suggest personal touch. And yang kedua, group work, mentoring. Student sendiri boleh mentor sama-sama sendiri. Bagus saranan tu. Kita di medical faculty pun kita ada graduate assist kan Prof? Ingat? Saya dia peer membantu peer ya. Sebenarnya bila seorang pelajar mentor kawan dia akan gain lebih confident dan lebih mahir dalam topik tersebut. So kalau boleh macam itulah. Personal and also mentoring. Baik. Terima kasih Prof. Ada satu soalan untuk Dr. Nini, Dr. Farah Nini. Dr. Nini, bagaimana kanak-kanak yang bukan warganegara yang tak ada surat beranak nak daftar sekolah kerajaan? Ada apa maklumlah syarat utama kemasukan kena ada dokumen-dokumen standard ni. Ada tak cara lain untuk mendaftar ataupun apa option pada guru-guru yang nak membantu ataupun public nak membantu student-student kanak-kanak bukan warga negara ni Dr. Nini? Okay. Terima kasih Prof. Terima kasih pada soalan. Saya minta maaf kerana saya tidak dapat bercakap on behalf of KPM, tapi saya ingat lagi 2 tahun lepas ada kes yang viral tentang he's actually a Malaysian. Tetapi sebab dia ditinggalkan dengan datuk dia without any surat beranak kan, jadi dia jadi stateless juga walaupun dia Malaysian. Tapi dek kerana kelahiran tu tak didaftarkan, jadi dia tak ada dokumen. Bila tahulah kat negara kita ni kan, kalau kita tak ada surat beranak tak boleh nak ada IC. So dia macam apa orang kata domino effect kan. Tak ada yang tu, semua lain tak ada. So dia punya cucu ni tak boleh pergi sekolah lah. So bila benda tu viral, I remember this was 2 years ago, and Kementerian Pendidikan jawab yang oh no, they are all welcome. Tapi proses dia, saya minta maaf lah sebab saya tak pastilah macam mana proses dia. Sama ada you can just walk in any school, bawa apa-apa dokumen yang ada, ataupun and then subject to the fees and buku semualah, sebab yang free tu semua is for warga negara kan. So buku kena bayar dan sebagainya. Cuma saya rasa mungkin in practice ia tidak begitu berleluasa. Why I say this is because kita tahu kan ramai kan yang macam Rohingya dan semua dia tu, yang kita ada ramai orang yang banyak NGO. I didn't say banyak sebab I hear quite a few kan yang buka NGO untuk memang beri pendidikan kepada kanak-kanak stateless ni yang refugee. In fact saya punya student pun student child law saya 85 orang, saya rasa lebih dari 10 orang yang jadi guru-guru volunteer ni lah masa weekend. So itu je yang saya tahu. Saya minta maaf sangat-sangat sebab I don't know the process daripada KPM, because saya rasa benda tu macam ad hoc kan, like you say you announce it kata boleh, lepas tu somebody else kata tak boleh, and then kan tu kata government lagi semua. So saya minta maaf lah sebab proses tu saya tak pasti, tapi dari segi policy tu sepatutnya boleh, cuma kena bayar lah. Ya, baik. Saya nak ada soalan ni daripada pendengar. Macam mana nak bina suasana terapeutik dalam sesi pembelajaran? Sebenarnya saya mungkin boleh bagi prelim lah jawapan kepada pendengar ni. Sebab itu kita adakan webinar amalan mesra kanak-kanak di sekolah ni untuk membina suasana terapeutik dalam sesi pembelajaran tu. Yang komponen yang paling penting sebenarnya ialah cara berkomunikasi kita dan cara penyampaian yang boleh diperbaiki lagi, iaitu bagaimana kita boleh
amalkan amalan mesra kanak-kanak ya. Jadi untuk soalannya ni saya harap para pendengar selain daripada tadi Prof Zuria telah maklumkan beberapa tips untuk menyebabkan sekolah ni harmoni, suasana sekolah harmoni, boleh layar semula sesi webinar pertama kita di Facebook page Fakulti Perubatan ya. Itu cara yang termudah sekali. Siapa yang berada di FB link tu atau dalam Zoom chat kita boleh kepada Facebook page itu dan cari webinar seri pertama kita ya. Sebab dalam seri pertama tu kita juga bagi tips macam mana nak jadikan sekolah tu suasana yang menarik ya. Itu pertama, saya ulang ya, tajuk pertama oleh Prof Datuk Dr. Noriah, membina pertautan guru murid yang berkesan, dan tajuk kedua komunikasi berkesan antara guru dan ibu bapa oleh Dr. Yang YY. Baik, saya terpaksa tapis ni sebab kita ada 7 minit by right kita ada 7 minit saja. Saya nak dapatkan satu lagi soalan ni untuk Prof Zuria boleh share ringkasan tips ni Prof Zuria, pendekatan sesuai untuk ibu bapa untuk anak-anak 5-6 tahun yang tak boleh ke sekolah disebabkan pandemik. Tapi nak ajar kan, macam ini mungkin relevan dengan Prof sebab Prof bisa jaga cucu 5 tahun. Dia jadi mak balik. Mak dia frontliner, saya kena jaga dia. Itu. Okay, boleh share sikit. Pertamanya sekolah memang ada, taska memang ada PDPR, dia orang buat juga. Most taskas akan ada dia punya own PDPR. Maknanya mungkin dalam 10 hingga 20 minit saja kelas dia setiap pagi. So kita pastikan kita follow apa yang teacher ajar. Dan saya dapati some students memang boleh follow, boleh jawab dengan elok teacher kata. Many students tak dapat sebab satu dia tak biasa kan dengan nak duduk depan laptop dan sebagainya. Tak apa. Saya cadangkan parents duduk. Untuk memahami tu, duduk dengan anak kita, duduk. Lepas tu tengok apa yang cikgu tu ajar. Maknanya topik tu nanti kita sendiri bawa. Dekat kita, kita ajar. Dengan cara kita sendiri. Bila cara kita lebih memahami anak kita kan. Level dia setakat mana, apa dia suka, apa teknik alat-alat yang dia suka. So saya suka duduk dengan cikgu tengok, oh cikgu ajar topik ni hari ni. Cucu saya memang tak fahamnya. Tak apa, it's okay. Take that, lepas tu kita okay, this is what he needs to do. So kita belajar on our own. Gunakan colours and semua tu, banyakkan untuk dia berlatih. Dan satu lagi tips, jangan lama ajar dia. Tak payah berjam-jam. Saya ingat 30 minutes cukup. In fact, satu aktiviti tu dalam 10 minit cukup. Lepas tu dah ubah. Kecuali nampak dia minat, kita teruskan. So jangan expect lama-lama sampai 40 minit. Student tak boleh begitu. So minta dia fokus. Fokus tengok kita, okay, mama nak ajar ni, sekejap tengok ni. Okay. Alright. Lepas tu reward dia. Bawa dia keluar pada rumah dan ambil fresh air lah, fresh air. Reward dia. Apa lagi Lepas tu rajin-rajin tengok dalam Facebook ada grup-grup homeschooling, kemudian educational tools. Oh, saya banyak join tu. Saya tengok banyak maklumat tu, saya beli apa-apa tool dan sangat-sangat bermanfaat untuk anak-anak yang 5 to 6 years old ni. So sekarang dah ada social media kan. So make use of that. Tapi satu, ibu bapa jangan main phone depan anak tu. Kalau nak belajar dengan kita fokus kat dia, kita ajar kat dia. Kadang-kadang ada tulisan kecil-kecil tu dia tak berapa atraktif. Buat kad sendiri, atau sekarang ni banyak dah kad pun dah dijual. Kad beli. Baik. Tengok faham anak you macam mana. Bagus. Terima kasih Prof Zuria. Itu tips garanti jalan tu sebab Prof memang hari-hari jadi cikgu taska ya. Baik. Ni soalan seterusnya saya nak tujukan pada Dr. Nini.
Dr. Nini bersedia ya. Adakah ibu bapa boleh dikenakan tindakan undang-undang terhadap guru dan pihak sekolah? Adakah ibu bapa boleh kenakan tindakan undang-undang terhadap guru dan pihak sekolah sekiranya tanpa sengaja post gambar wajah kanak-kanak di page sekolah untuk tujuan akademik? Oh, Dan bolehkah guru buat sendiri borang akuan kebenaran ibu bapa untuk elak tindakan undang-undang yang dikenakan? okay, tricky question ni sebab benda yang tentang hak untuk privacy ni sebenarnya quite baru ya. Kesedaran pada hak untuk privacy ni agak baru di negara kita kan. Tapi kita kat Malaysia ni macam senang-senang je share gambar kids mana-mana, isn't it? Jadi sebenarnya asas pada tu adalah kita nak protect privacy dia tu. Macam saya nak post gambar anak saya yang bungsu 12 tahun tu pun saya minta permission dia dulu, kena. Sebab dia kata dia ada right untuk privacy, dia cakap. Tapi yang tentang apa yang soalan diberi pada saya tu sebenarnya setakat ni lah kan tak ada undang-undang khusus lagi sebab undang-undang yang ada tu is undang-undang yang dalam Akta Kanak-Kanak Seksyen 15 tu yang kata tak boleh post kat social media, tak boleh post dekat mass media. Itu semua kalau kanak tu terlibat dengan sebarang jenayah atau whether sebagai dia sendiri buat jenayah atau dia sendiri orang buat jenayah pada dia. So tak kira lah kalau dia terlibat dalam proses-proses semua memang tak boleh langsung-langsung ya. Seksyen 15 kata tak boleh langsung-langsung. Memang boleh dikenakan tindakan. Kita yang forward ni pun boleh dikenakan tindakan tak boleh. Tapi tentang yang pasal guru post gambar anak yang tu pada saya at the moment memang tak ada undang-undang khusus. So kalau nak boleh dia ada tindakan pun yang civil suit tadilah sebab civil suit ni sangat broad ya, sangat umum. Maknanya dia ada undang-undang ceroboh, dia ada undang-undang hasutan, dia ada undang-undang yang kan, tapi benda ni semua sangat orang kata based on facts of the case. Jadi maknanya kena bawa bukti, pergi mahkamah dan hakim yang akan tentukan. Sebab civil suit ni dia tak jelas, dia tak perlu ada undang-undang khusus tu, tak perlu, dia based on case law kan. So kalau ada case law yang sudah diputuskan, hakim most likely akan ikutlah. Tapi macam kes tadi yang bully kan, yang ibu bapa saman, berapa banyak kes bully yang berlaku, tapi kita tak ada dengar macam mahkamah hari-hari dia handle kes bully kan. So ia adalah atas inisiatif parents tu sendiri, dia saman sekolah sebab sekolah asrama kan, tak boleh jaga anak dia sampai anak dia hilang pendengaran sebelah, very serious offences lah. Jadi kalau macam dalam kes itu dia boleh ambil tindakan, tapi kalau yang pasal letak gambar ni undang-undang mantap actually at the moment memang tak ada. Atas kanak-kanak ke atas kesalahan seksual ke memang tak ada. Tetapi kalau nak challenge, kalau nak pergi ke mahkamah, atas itulah civil suit lah, saman. Ya. Saya ingat komunikasi amat penting. Saya pun nak kongsi pengalaman saya. Pernah di sekolah pengetua panggil murid-murid dan buat beberapa threatening comment ya. Lepas tu dia minta pelajar tu tanda tangan, mereka faham apa yang berlaku ya. Saya rasa ini bukan benda barulah. Mungkin di sekolah benda tu macam standard. Kita dah marah pelajar, lepas tu kita minta sila dokumen yang kamu dah faham kan. Tapi sebenarnya itu bukan amalan mesra kanak-kanak ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kumpulan bawah 18 tahun ni, kanak-kanak ni kita tak boleh suruh dia letak tanda tangan dia tanpa kebenaran ibu bapa ya, ataupun mereka yang legally menjaga pelajar tu. Jadi saya harap perbuatan tu tak berterusan ya Dr. Nini ya, kita kena faham hak dia lah. Yes, yang Prof Dayan cakap tu betul lah. Maksudnya memang kena ada komunikasi yang jelas antara ibu bapa, guru dan kanak-kanak. Macam saya nak buat research pun, nak bercakap dengan budak-budak, tapi memang genuine interest kan. Tapi saya kena buat consent form oleh dia, consent form untuk ibu bapa dia. Kalau ibu bapa tak sign, saya tak boleh nak interview dia. Walaupun dari segi firasatnya benda tu is untuk kebaikan dia kan. Tak boleh. It doesn't it doesn't excuse. Betul. Ya, kita dah melebihi sedikit masa, tapi sebab kita pun start a little bit later tadi, jadi saya dalam jam kecemasan lah ni. Saya nak ingatkan lagi kepada kita semua, terima kasih banyak, nampaknya partisipan kita kekal jumlah dia daripada awal tadi ya.
kita amat menghargai para pendengar kerana amalan mesra kanak-kanak di sekolah ni kita buka bukan saja pada para guru, kita buka pada para ibu bapa, seperti yang telah kita banyak kali cakap, panelis bagi tahu hubungan mesra ataupun hubungan dan kerjasama antara guru dan ibu bapa amat penting untuk melahirkan satu situasi atau yang mesra kanak-kanak di sekolah, ya. Dan kita dapati generasi sekarang ni bukan macam dululah, mungkin di depan kita dia angguk-angguk ya, tapi lepas tu dengan akaun Twitter dia, Instagram dia, Facebook dia akan meluahkan perasaan yang pelbagai, ya. Saya sebagai pakar bedah kanak-kanak pun dalam bidang klinikal ni pun saya nampak banyak anak-anak ni meluah perasaan dengan mendapat sakit secara fizikal, ya, kerana dia stres melihat dinamik yang Prof Zuria sebut tadi, kepelbagaian yang tidak di rumah, yang tidak terselesai dengan baik dibawa ke sekolah, dan di sekolah pula cikgu-cikgu tidak dapat memahami kepelbagaian di rumah tu. Dan mungkin harapnya dengan webinar yang ada ni kita semua sit back, look back dan reflect kepada diri kita lah, macam mana cara yang lebih baik lagi untuk kita mendidik anak-anak kita, ya. Saya nak ambil soalan terakhir, ya, kepada Prof Zuria. Prof Zuria ada lagi, ya? Prof, ini ada satu soalan di Facebook. Dia kata dia tertarik dengan Prof punya explanation tentang murid yang kinestetik, ya. Jadi ada tak Prof cadangan kaedah pembelajaran online untuk para guru gunakan ketika PDPR untuk murid sekolah menengah bagi murid yang kinestetik ini? Cikgu ni saya rasa ni, dia kata dia cuba gunakan quiz and games. Is this adequate, Prof? Yes. Menarik. Pelajar kinestetik juga suka competition. Dia like competition. Dia suka ada reward. Maknanya bukan setakat quiz saja kita bagi reward pada dia dan dia akan work towards that. Satu boleh bagi group reward ataupun individual reward pun boleh. So one of the yang saya observe dalam pelajar kinestetik ni, they like to race and win. So kalau race quiz ke, race knowledge ke apa ke, but they want ada macam like, hey, you're the winner at the end, give me 5 or something like that. Ada reward, ya. Ada reward. Betul. Baik. Terima kasih. Baiklah, saya ingat kita dah sampai ke penghujung. Saya harap para pendengar mendapat banyak manfaat dan daripada perkupasan bernas oleh para panelis dan penerangan daripada soalan-soalan yang telah diberikan, ya. Untuk akhirnya, saya nak maklumkan kepada para pendengar, kita ada siri akhir webinar, siri ketiga, amalan mesra kanak-kanak di sekolah, yang akan berlangsung saya tak silap saya 3 minggu ke sebulan daripada sekarang, ya. Kita ada 2 speaker hebat, iaitu kali ni tadi kita dengar tentang bully cyber, tentang influence social media dan internet, generasi milenial. Jadi untuk siri akhir webinar amalan mesra kanak-kanak sekolah, kita akan menjemput Profesor Madya Dr. Muhammad Rahim Kamaluddin, seorang psikologis dan kriminologis, ya, yang juga merupakan ahli pasukan saya dalam cyber health, digital health wellness untuk kanak-kanak dan wanita, dan juga Profesor Madya Dr. Suzaili Wahab, ya, pakar psikiatri Fakulti Perubatan UKM. Mereka akan mengupas cara-cara pihak guru, ibu bapa dan masyarakat dapat mengenal pasti masalah ini dan apakah amalan mesra kanak-kanak yang kena kita buat supaya kita tidak dilihat sebagai guru yang kurang empati, guru yang membelakangkan masalah paling common dalam dunia digital sekarang, ya. Untuk itu saya mengucap dengan banyak terima kasih kepada panelis kita, Dr. Farah Nini dan juga Prof Zuria atas semangat dan bersama-sama kita, meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Dan saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada para hadirin sekalian. Untuk itu, satu lagi saya lupa. Nanti Dr. Farhan tolong share sebahagian daripada
input kita punya webinar amalan mesra kanak-kanak di sekolah ni, pihak NCWO akan mengeluarkan membantu kita untuk mengeluarkan garis panduan amalan mesra kanak-kanak di sekolah yang boleh kita kongsi dengan pihak Kementerian Pendidikan ya. Jadi untuk itu kita akan kongsikan inisiatif NCWO ini tentang virtual run NCWO ya. Nanti Dr. Fahan share ya dengan di Facebook dan juga di ruang chat kita. Sila sokong virtual run ni untuk mengutip dana untuk mengeluarkan garis panduan, buku garis panduan dan juga menjalankan program-program amalan mesra kanak-kanak di sekolah. Untuk itu saya paskan pada baton kepada Dr. Muhammad Farhan. Silakan. Terima kasih Dr. Nini dan Prof. Zuria. Sama-sama. Terima kasih kembali.